kita bertemu lagi. Kita akan melihat selepas ini adalah dua model pengajaran. Yang pertama adalah model Azure dan seterusnya adalah model AD. Baiklah, seperti yang saya sebut tadi, kita akan melihat model-model mereka bentuk pengajaran, iaitu yang pertama adalah model Azure dan yang kedua model AD. Baik, model Azure yang pertama sekali dikeluarkan pada tahun 1989 oleh Hanish, Maulana dan Rasha. Ini adalah kalau kita melihat gambaran untuk Azure yang pertama sekali dikeluarkan pada tahun 1989. Masih lagi mengekalkan 6 langkah, iaitu Analyze Learner. Yang kedua, State Objective. Yang ketiga, Select Media and Materials. Yang keempat, Utilize Media and Material. Yang kelima, Require Learner Participation. Dan yang keenam, Evaluate and Revise. Baik, bagaimanapun bagi menepati perkembangan pengajaran selepas itu, model Azure telah dikemas kini masih lagi bersama dengan Smadino, Lauter, Rasha dalam buku iaitu Instructional Technology and Media. Kita melihat di sini ada penambahan iaitu mengikut dari segi perkembangan teknologi, iaitu perkataan teknologi telah ditambah di dalam langkah-langkah model Azure. Baik, model Azure masih lagi melengkapkan pada langkah yang pertama iaitu Analyze Learner, iaitu menganalisis pelajar. Yang kedua, State Standard and Objective, untuk menetapkan standard dan objektif pelajaran. Dan kita lihat ada penambahan teknologi untuk langkah yang ketiga, iaitu Select Strategies, Technology, Media and Material. Okey, kalau dahulu cuma select strategi, media and material, mungkin penambahan bersesuaian dengan perkembangan teknologi. Pertambahan teknologi di sini telah berlaku. Okey, langkah yang keempat iaitu Utilize Technology, Media and Materials. Okay, di sini juga kita lihat ada penambahan kata teknologi di situ. Yang kelima, Require Learner Participation. Dan yang keenam, sudah semestinya Evaluate and Revise. Baik, kita melihat satu persatu langkah-langkah di dalam model Azure ini. Okey, yang pertama, Analyze Learner. Okey, apa yang disebut iaitu di segi analisis pelajar. Dalam langkah ini kita akan menanalisis pelajar dari sudut yang pertama di segi umur. Okey, berapa umur pelajar kita hari ini? Okey, dalam kelas kita pada hari ini contohnya kita mengajar pada tahun 4. Tahun 4 bermaksud pelajar kita berumur 10 tahun. Okey, kita juga boleh meneliti pelajar kita. Ada yang seperti yang kita nampak, ada yang lahir pada awal tahun, ada yang lahir pada hujung tahun. Ini juga melibatkan perkembangan pelajar. Kita perlu ingat, pelajar yang lahir pada awal tahun dengan pelajar yang lahir pada hujung tahun, kita lihat perkembangan pelajar mungkin agak berbeza, tapi mungkin tak semualah. Okay, yang kedua, dari segi jantina. Kita melihat dari segi jantina pelajar, lelaki ataupun perempuan. Okey, yang ketiga dari segi fizikal. Adakah fizikal pelajar ni normal, abnormal? Ini juga kita kena pasti. Walaupun dari segi fizikal pelajar, ada pelajar kita pendek, ada pelajar kita panjang, ada pelajar kita yang mungkin pelajar-pelajar yang agak kurang upaya. Dan juga perlu perhatian juga dari segi daya penglihatan pelajar. Ada pelajar yang mungkin kurang nampak. Di sini kita kena tempatkan pelajar-pelajar yang kurang untuk berada di barisan hadapan. Mungkin pelajar-pelajar yang biasa boleh kita letak ke belakang sikit. Ini dari segi fizikal. Baik, yang ketiga adalah pengetahuan sedia ada pelajar. Mungkin pelajaran kita ini bersangkutan dengan topik yang terdahulu. So, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, kita perlu mencungkil apa pengetahuan yang sedia ada pelajar. Mungkin kita just melihat dalam perancangan kita letak pengetahuan sedia ada, tetapi tidak semestinya semua pelajar mengetahui ataupun mempunyai ilmu tentang subjek yang topik yang telah berlaku pada sebelum ini. Okey, yang ketiga, style dan gaya pembelajaran. Kita perlu melihat bagaimana style gaya pembelajaran pelajar kita. Ada pelajar kita walaupun dia bising tapi sebenarnya dia boleh belajar. Ada pelajar yang walaupun dia beri sepenuh perhatian, dia melihat, menumpukan perhatian, tetapi daya ingatan pelajar agak kurang. Itu kita kena lihat dari segi gaya pembelajaran pelajar. Baik, peringkat perkembangan pelajar. Bagaimana pelajar kita mudah ataupun cepat pemahaman pembelajaran yang kita lihat. Ataupun kita tengok peringkat perkembangan dari segi fizikal, dari segi perkembangan pertumbuhan pelajar, kematangan pelajar. Itu juga kita kena melihat.
dan juga akhir sekali kecerdasan pelajar. Pelajar yang cerdas, ada pelajar yang lembab. Okay? Sebab tu dalam kelas kita bahagi kumpulan. Ada kumpulan yang A, ada kumpulan B, kumpulan C, sebab kita boleh melihat dari segi kecerdasan pelajar. Mungkin kumpulan itu ada pelajar yang cerdas, mungkin pelajar yang akhir sekali pelajar yang lemah. So di sini kita perlu melihat kecerdasan mereka. Mungkin pelajar yang agak lemah tu kita perlu beri lebih perhatian. Baik, itu dari segi langkah untuk analyze learner. Baik, yang kedua ini agak panjang sedikit kalau kita segi melihat untuk state standard dan objektif, nyatakan standard dan objektif pelajaran. Baik, ini standard pembelajaran pelajar ini adalah berdasarkan daripada kurikulum standard sekolah rendah lah. Ini mungkin cikgu guru perlu tahu bagaimana nak menetapkan objektif pembelajaran. Begitu juga dengan dokumen standard kurikulum dan pentafsiran. Okay, objektif ini agak pentinglah untuk kita lihat kepada pembelajaran dalam bilik darjah. Bagaimana hendak menetapkan objektif? Sebab objektif ini adalah satu kontrak. Mengapa saya katakan objektif sebagai satu kontrak? Apabila kita melaksanakan sesuatu pengajaran pembelajaran, objektif adalah kontrak pembelajaran kita pada hari itu. Kita mesti memenuhi objektif pembelajaran pada hari itu. Contohnya, kalau objektif kita pada hari itu, pelajar-pelajar perlu dapat menyebut 5 daripada 7 perkataan. So, pada di akhir penyampaian kita pada hari itu, objektif pelajar perlu dapat menyebut 5 daripada 7 perkataan tadi. Sekiranya pelajar tak dapat menyebut 5 daripada 7 tadi, bermaksud objektif kita tidak tercapai. Bermaksud pembelajaran kita pada hari itu tidak berjaya. Itu dikatakan sebagai objektif dikatakan objektif sebagai satu kontrak. Okey, boleh diperolehi dari sukatan pelajaran. Okey, ini memang ditetapkanlah, maksudnya cikgu tak boleh membuat objektif sendiri. Mesti dilihat di dalam standard pembelajaran tadi. Okey, dinyatakan dalam bentuk kata kerja yang dapat dilihat dan diukur. Tidak boleh dikata contohnya macam untuk objektif untuk melihat, untuk memantau dan sebagainya. Mesti adalah kata-kata yang pelajar dapat menulis, pelajar dapat menyebut, pelajar dapat memaham. Okey, itu adalah beberapa kata kerja yang boleh diukur. Okey, yang ketiga, yang akhir sekali, suasana pembelajaran hendaklah diambil perhatian. Okey, ini dari segi kita melihat mungkin suasana pembelajaran pada itu agak kacau bilau. Ada pelajar histeria, pelajar sakit. Itu pun boleh kita ambil perhatian untuk kita tengok kontrak pembelajaran kita, kontrak objektif kita pada itu. Mungkin objektif tak capai disebabkan oleh perkara-perkara tersebut. Ada fail drill. Okey, bermaksud menyebabkan objektif tidak tercapai. Okey, apabila objektif tidak tercapai, pembelajaran tidak dapat dihabiskan, bermaksud topik tersebut hendaklah dibawa ke hadapan. Perlulah diajar pada topik yang seterusnya. Baik, bagaimana hendak menghasilkan objektif yang baik? Okay, ini yang disebut sebagai ABCD of writing objective. Okay, A dalam ABCD tadi, A adalah audience, di mana audience tersebut adalah pelajar kita sendiri ataupun targeted learner. Yang kedua adalah behavior. Behavior ini adalah heart of objective. Describe new capability that learner will have after instruction. Okey, apa yang pelajar kita akan dapat selepas arahan dikeluarkan. Ini adalah behavior. Baik, condition under which behavior will be observed ataupun dikatakan syarat tingkah laku. Bagaimana objektif hendak dicapai. Okey, dan akhir sekali adalah degree. Degree ini adalah kalau disebut sebagai jumlah ataupun peratus, bilangan dan sebagainya. Baik, kita tengok contoh dia. Fifth grade student ataupun di sini sebut sebagai audience. Fifth grade student ni adalah audience will be able to name at least 90 degree of the state capital when given the list of states. Okay, will be able to name the state of capital. Okay, ini adalah behavior. Okay, di sini kalau kita tengok degree D ni pada di tengah lah. Kalau mungkin kita tak boleh nak susun dengan elok, tetapi di sini kita boleh tengok A baris depan, lepas tu D, B, C. When given list of state, itu adalah dari segi condition. Okey, saya berikan beberapa contoh lagi di belakang ini, iaitu contoh-contoh untuk objektif pembelajaran. Iaitu yang pertama,
mengenal pasti dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 daripada 7 kata adjektif dengan betul dan tepat setelah menonton video. Okey, kita boleh lihat di mana audiennya, di mana behavior, di mana condition dan di mana degree di sini. Okey, kalau dalam kita melihat di sini, kita dah letak dah pada di atas, bahagian di atas, pada akhir pengajaran murid dapat. Okey, di sini kita letakkan audiennya adalah murid yang di atas. Okey, mengenal pasti dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 dari 7 kata adjektif dengan betul dan tepat setelah menonton video. Okey, lihatlah sendiri di mana letaknya ABCD tersebut. Okay, yang kedua, membina sekurang-kurangnya 4 ayat seruan dan 4 ayat tunggal dengan menggunakan kata adjektif dengan betul dan tepat setelah membaca petikan. Yang ketiga, mengujarkan 3 daripada 4 dialog. 3 daripada 4 dialog. Ini degree baru di sini. Mengujarkan dalam bentuk ayat. Okay, dengan betul dan tepat dan dengan jelas dan tepat mengikut konteks situasi setelah membaca petikan. Okey, ini S yang pertama. Kita dah S yang kedua. Tadi S yang pertama tadi standard objektif. Yang ketiga adalah select strategies, teknologi, media and material, iaitu memilih strategi, teknologi, media dan bahan. Baik, yang pertama adalah memilih strategi. Okay, identify instructional strategies. Okay, apa strategi instructional yang kita nak pakai. Yang kedua, student centered. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dirancang untuk melibatkan pelajar secara aktif di mana guru hanya facilitator. Okey, ini yang dikatakan sebagai student centered. Baik, sekiranya strategi yang dilaksanakan adalah sebagai student teacher centered. Baik, kaedah pengajaran kelas, maksudnya guru akan mengadakan kelas secara keseluruhan. Guru mengadakan demonstrasi, guru mengadakan syarahan, bercerita dan juga pengajaran berkumpulan. Ini yang dikatakan sebagai teacher centered. Okey, dari segi strategi seterusnya, mungkin guru akan memilih untuk mengadakan strategi pengajaran secara kumpulan besar. Ini kita laksanakan di bilik kuliah lah, kita gunakan mass lecture yang besar. Kita mencantumkan beberapa kelas dan kita laksanakan mass lecture. Okey, ini adalah kumpulan kecil dalam kelas. Ini biasa dilaksanakan dalam bilik belajar. Okey, pembelajaran secara berpasangan dan akhir sekali pembelajaran secara individu. Baik, pilih teknologi dan media. Okey, teknologi dan media yang digunakan dan standard-standard ini kalau melihat kepada rubrik penilaian, kita melihat kepada yang dihasilkan oleh Sumadino. Alignment with standards, jajar dengan piawaian hasil pembelajaran dan objektif. Yang kedua, accurate and current information, maklumat yang tepat dan terkini. Okay. Yang kedua, age appropriate language, bahasa yang sesuai dengan umur. Ini adalah bahan-bahan ataupun media yang digunakan di dalam bilik darjah. Okey, seterusnya technical quality teknikal yang baik. Okey, sekiranya menghasilkan gambar itu adalah gambar yang jelas. Sekiranya menggunakan audio adalah jelas, tidak perlahan dan boleh didengari oleh keseluruhan kelas. Okey, bahan yang seterusnya adalah ease of use, senang digunakan. Okey, kalaupun bahan yang agak sukar, kita lihat pada yang terakhir ada user guide, ada panduan pengguna. Okey, bias free, tidak bias kepada mana-mana pihak, sama ada mungkin dari segi politiknya mesti pada pembangkang ataupun pada kerajaan, tidak bias kepada orang-orang kaya sahaja, tidak bias kepada orang-orang miskin sahaja. Ini dikatakan bias free. Dan akhir sekali, bahan-bahan yang digunakan mestilah ada panduan pengguna untuk menggunakan guru menggunakan bahan tersebut. Baik, seterusnya adalah memilih bahan yang sedia ada. Mungkin guru memilih bahan-bahan yang sedia ada di dalam pusat sumber. Pergi cari saja untuk mengajar pada hari itu. Okay. Ataupun bahan-bahan yang telah dihasilkan pada pelajaran yang sebelum-sebelum ini. Ini yang dikatakan memilih bahan yang sedia ada. Ataupun bahan yang sedia ada tidak sesuai. So, guru akan mengubah sesuai bahan tersebut mengikut kesesuaian topik pada hari itu. Dan akhir sekali membina ataupun mereka bentuk baru. Ini akan melibatkan model yang seterusnya, iaitu model AD.
di mana guru akan melihat pada peringkat-peringkat langkah-langkah untuk menghasilkan bahan-bahan baru. Langkah yang seterusnya adalah utilize teknologi, media and material, iaitu menggunakan teknologi, media dan bahan-bahan. Baik, di sini guru hendaklah membuat perancangan bagaimana hendak menggunakan bahan. Okey, apabila bahan tersebut telah sedia untuk digunakan ataupun telah dihasilkan oleh guru, guru perlu melihat kepada proses 5P, iaitu yang pertama sekali preview the teknologi, media and material. Para nonton teknologi, media dan bahan. Baik, sebelum guru melaksanakan dalam bilik darjah, guru perlu membuat review terlebih dahulu. Atau review mungkin bukan kepada pelajar, mungkin review kepada guru yang lain ataupun kepada guru sendiri untuk melihat apakah bahan tersebut sesuai, adakah pelajar tersebut cacat, adakah bahan tersebut cacat ni mungkin terlalu panjang, terlalu pendek, tidak sesuai. Di sini apabila review ini dilaksanakan, guru perlu membuat penambahbaikan. Baik, seterusnya apabila review ini telah berjaya, cantik dah, sesuai dah dengan pelajar, so guru mulalah menyediakan teknologi tersebut. Prepare the technology, media and material. Okay, guru dah menyediakan bahan tersebut, sesuaikan dengan bilik darjah, susun dengan cantik. Kalau menggunakan slide, susun dengan cantik dia punya bahan-bahan supaya menepati PDP pada hari itu. Okey, yang seterusnya prepare, P yang ketiga, prepare the environment, menyediakan persekitaran. Okey, menyediakan persekitaran pelajar, sediakan kerusi pelajar. Okey, kalaulah guru hendak menyediakan, nak menayangkan ataupun nak mengadakan pembelajaran di dalam bilik tayangan, so pastikan persediaan dalam bilik tayangan itu sesuai. Kalau nak pelajar kita duduk bersila atas lantai, pastikan bilik-bilik itu bersih, tak ada gangguan. Okay, tak ada benda-benda yang akan mengganggu pelajar nanti. Okay, seterusnya apabila environment dah sesuai, dah cantik dah, barulah kita prepare the learner. Okay, kita prepare the learner, menyediakan pelajar. So apabila pelajar masuk, kita akan menerangkan sedikit sebanyak apa yang kita nak tayang kepada pelajar. Okay, mungkin kalau kita nak tayang video, kita perlu menyediakan bersedia dari segi penyediaan sebelum tayangan, okay, persediaan aktiviti semasa tayangan dan aktiviti selepas tayangan. Okay, ini untuk pembelajaran video. Dan yang terakhir sekali, provide the learner experience, memberikan pengalaman pelajar. Kita kena cerita dulu lah, bagi pelajar tertanya-tanya apa yang cikgu nak tayang nanti. So kita beri terlebih dahulu sedikit, kita bagi hint dulu kepada pelajar apa yang kita nak tayang pada hari itu. Okay. Baik, seterusnya adalah require learner participation, memerlukan penyertaan pelajar. Right? Mewujudkan aktiviti yang membolehkan pelajar secara aktif. Ini yang saya sebut tadi, sekiranya kita menayangkan video, kita kena melaksanakan aktiviti pra-tayangan, melaksanakan aktiviti semasa tayangan dan melaksanakan aktiviti selepas tayangan. Okey, yang kedua, mendapatkan maklum balas tentang kefahaman mereka sebelum dilakukan penilaian, nak memastikan pelajar kita faham, pelajar dah faham apa yang ditayangkan tadi ataupun dah faham apa yang guru ajar pada sisi pengajaran tadi. Okey, apabila guru melaksanakan latihan, beberapa perkara bolehlah dilaksanakan seperti senarai semak sendiri. Ini pelajar buat sendiri dah senarai semak dia, kecai, aktiviti internet ataupun aktiviti kumpulan. Okey, kecai ini adalah computer aided instruction. Okey, ini adalah dia menggunakan komputer. Okey, penilaian menggunakan komputer ataupun pelaksanaan PDP menggunakan komputer. Di mana di situ juga ada penilaian dan sebagainya. Okey, dan akhir sekali adalah maklum balas dari guru, komputer pelajar lain ataupun penilaian sendiri. Ini adalah dari segi penyampaian pelajar tadi. Dan akhir sekali, apabila kita melaksanakan sesuatu perkara sudah semestinya adanya penilaian, iaitu menilai dan menyimak. Okey, di sini kita melihat guru akan menilai impak dan keberkesanan pengajaran. Okey, banyak guru akan menilai di sini. Yang pertama sekali, guru akan menilai kemahaman pelajar. Yang kedua, guru akan menilai keberkesanan pengajaran dan guru akan menilai apakah impak pengajaran pada hari itu. Okey, yang kedua, guru akan menilai seluruh proses pengajaran. Okey, adakah objektif tercapai pada hari itu? Okay, sesuai tak objektif PDP pada hari itu. Okey, guru juga akan menilai adakah teknologi atau media yang digunakan tadi sesuai
sekiranya media tadi tak sesuai, guru perlu memikirkan selepas ini apakah media yang sesuai dengan pelajar. Okey, adakah semua pelajar boleh menggunakan bahan dengan betul? Adakah sesuai? Contohnya, guru menyediakan lembaran kerja. Adakah pelajar dapat membuat lembaran kerja dengan betul, dengan baik? Okay, adakah lembaran kerja itu terlalu senang ataupun lembaran kerja itu terlalu susah hingga pelajar tak dapat melaksanakan tugasan di akhir pembelajaran tadi. Okay, itu juga perlu dinilai. Okey, kalau objektif tidak capai, perlu buat semula ataupun merombak. Ini lebih mudah untuk kepada guru. Objektif tak capai, kita melihat pada PDP tak berjaya, pelajar tak faham, kita perlu melihat balik kepada objektif. Kita perlu melihat balik kepada strategi ataupun aktiviti yang telah dilaksanakan.